Kita berhenti yang terakhir sekali dah. Tajuk apa? 56, iaitu yang berkaitan dengan jenis-jenis tasyabuh. Okey, tasyabuh, dan perbincangannya ialah berkenaan dengan terakhir sekali ayat-ayat yang mungkin menjadi ayat yang mutasyabihat bagi sesengah orang. Okey, dan kita telah jelaskan juga berkenaan dengan prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam ayat-ayat yang disangkakan sebagai ayat yang mutasyabih. Okay, bagaimana kita berurusan dengan ayat-ayat tersebut. Okay. Dan yang terakhir sekali ialah berkenaan dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Okay. Di mana ahli sunnati wal jamaah mengatakan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Okay. Namun begitu, mungkin ada persamaan dari sudut nama, dari sudut penggunaan perkataan. Okey, tetapi hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui, dan berbeza dengan apa yang kita fikirkan dan sangkakan untuk manusia. Okey. Dah hafal dah ayat tu? Dah hafal? Cuba sebut ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Okay. Kalau tak ingat ayat tu, pergi kepada surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tak dapat ingat yang tadi tu, okay, walaupun cukup masyhur, tapi kadang-kadang yang masyhur pun kita tak berapa masyhur di tempat orang lain kan. Di sini kurang masyhur. Kita ingatkan ayat itu, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Okey, ataupun sekufu maksudnya yang sama, yang serupa. Okey. Kemudian muka surat yang ke-57. Muka surat yang ke-57 ialah yang 56 dah habis kan? Okey. 57 hikmah wujudnya muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita teruskan, saya nak bincangkan sedikit berkenaan dengan hikmah. Kalau kita nak tanya, adakah setiap apa yang Allah buat itu ada hikmah? Jawapannya apa? Ya kan? Okey. Soalan yang seterusnya ialah adakah kita boleh huraikan setiap perkara itu, ataupun adakah kita boleh jelaskan hikmah bagi setiap perkara? Tidak. Okey. Okey, kalau tidak, soalan yang timbul selepas itu ialah kenapa? Sebab alhamdulillah, okey. Yayasan Taklim berjaya lah. Okay. Apa dia? Sebab kita beriman dengan perkara gaib, dan banyak perkara gaib yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan kepada kita. Tujuannya adalah untuk imtihan, ataupun tujuannya adalah untuk ibtila, untuk nak menguji keimanan kita. Okey, orang yang beriman akan sebut sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami beriman. Manakala orang yang ada masalah, dia akan persoalkan kenapa begini, semata-mata kerana dia tidak tahu hikmah perkara itu dilaksanakan. Okey. Okey, sebelum kita masuk juga, contoh ada tak? Contoh mungkin yang jelas, solat 5 waktu, kenapa 5? Kenapa tak 3 ke? Atau 1? Kan, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah, dalam hadis Nabi kan. Jadi kalau mudah patutnya 1 lah, kenapa 5? 5 kan susah kan. Ya tak? Ya, pergerakan kita biasanya bermula, yang bukan doktor lah biasanya kan, bermula dari subuh sampai ke maghrib. Jadi di situ ada dua solat yang boleh menyusahkan kita, iaitu solat zuhur dan solat asar. Okey. Ini ikut, bukan saya tak kata dalam Islam, saya kata orang yang tengok tu, alamak ni macam mana ni, yang waktu kerjanya apa semua kan. Jadi kenapa dia akan fikir, kenapa tak, apa hikmah Allah buat 5 ni kan? Kenapa tak 1 je? Kan, 1 dapat pahala 50, takkan tak boleh kan? Contohnya kan. So ada setengah-setengah benda yang kita tahu hikmahnya, dan ada setengah perkara yang kita tak tahu hikmahnya, dan ada setengah perkara yang hikmahnya masih dicari. Ada khilaf dalam hikmah tu. Okey, contohnya musafir. Hikmat dalam hikmah
wisdom, apa dia panggil lah bahasa Melayu apa? Hikmah juga. Hikmah juga sama ya, tak apalah. Hikmah dan untuk bagi musafir ni apa dia sebenarnya? Meringankan beban. Macam mana? Okay, so banyaklah, ada yang mengatakan hikmahnya ialah meringankan beban, ada yang mengatakan apa lagi ya, selain daripada meringankan beban. Saya pun tak ingat lah, tapi perbincangan tu kadang-kadang ada yang kata bukan gitu hikmah, hikmah ni lain. Okay? Tapi kita yang pentingnya ialah kalau hikmah tu munasabah kita terima, kalau hikmah itu tidak munasabah kita tak terima. Okay? Dan kalau kita tak tahu hikmah pun kita dengar dan kita laksanakan. Kita tak sebenarnya kalau kemanisan iman itu adalah apabila kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan laksanakan terus tanpa nak mencari kalau tahu hikmah baru nak buat. Bukan yang tu. Okey. Kalau macam ini ada solat sujud, saya membuktikan bila kita dalam kita lihat. Kalau kita kita nak rukuk, lepas tu kita ingat yang tu, tengok. Okey je, tak ada masalah kan. Sebab kita rukuk, kita dapat menjadi. Tak apa, alhamdulillah, itu faedah daripada apa yang kita buat, tak ada masalah. Okey. Dia sepatutnya tak kacau lah. Jangan sampai kacau lah. Yang maknanya lepas ni maknanya saya rukuk kerana ini. Itu tak boleh. Ya, jadi kita mengatakan alhamdulillah kan, ini apa yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan, dan dalamnya ada banyak faedah yang telah dapat dikenal pasti. Okey, so kita bersyukur tak itu ya. Maknanya sekadar itulah, bukannya kita nak kata kalau kalau tak kerana ni saya takkan sujud lagi dah. Okey. Okey, tak apa. Kembali kepada tajuk ni. Hikmah wujudnya muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quranul Karim. Okey. Penulis mengatakan di sini rahimahullah, sekiranya seluruh Al-Quran adalah muhkam, tiadalah hikmah dalam menjadikannya ujian terhadap kepercayaan dan amalan manusia, kerana pengertiannya jelas dan tidak wujud peluang untuk menyelewengkannya atau berpaut kepada kesamarannya untuk menimbulkan fitnah dan mentakwilkannya, iaitu memberiti yang salah. Okey, kat sini kita faham bahawa hikmah yang utama untuk pembahagian Al-Quran kepada muhkam dan mutasyabih ialah ujian. Okey. Jadi kalau semuanya tak ada masalah, semuanya muhkam, maka tak ada ujian. Okay? Dan bila adanya muhkam dan mutasyabih, di situlah baru teruji siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Okey. Surah Ar-Rum. Siapa hafal? Surah Ar-Rum. Bukan. Suratul Ankabut. Okey, Suratul Ankabut. Cuba tengok. Siapa sampai dulu, saya ke? Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Okey. Adakah manusia menyangka, dia ayat yang pertama. Okey, ayat kedua ketiga gitulah kot. Okey, dan ayat yang kedua. Suratul Ankabut, surah spider kan. Surah laba-laba kan. Okey. Ayat yang kedua. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka yang mereka akan dibiarkan apabila mereka berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Okey. So ujian ni memang satu benda yang cukup penting dalam kehidupan kita. Daripada awal lagi kita dah diuji. Betul tak? Daripada awal, maknanya kita lahir kita dah diuji kan. Betul tak? Apa ujian pertama agaknya untuk manusia? Sepakan apa? Cari makan kan, sepakan ya. Cari makan. Okey. Sebelum tu lagi, bila dilahirkan, apa ujian pertama? Ini saya fikir sekarang dan saya anggapnya lah kan. Ujian pertama ialah perpindahan daripada alam apa? Alam janin kepada alam semesta ni. Kan? Okey, so nak keluar tu satu ujian yang berat kan.
keluar tak keluar, tarik kepala lah apa semua kan. Okay, so siapa yang masuk labor room tu dia tahulah kan. Siapa yang tak masuk tu dia mungkin kata alah senang je kan. Tapi dah masuk sekali tak nak beranak lah kot agaknya. Okay, jadi itu ujian pertama memang untuk mak bapak tu. Yang kedua adalah untuk anak tu sendiri. Okay, so itu adalah salah satu daripada ujian. Dan banyaklah ujian yang kita akan dapati, fitnah yang kita akan dapati, fitnah yang bermaksud ujian dalam kehidupan kita. Bila dikaitkan dengan keimanan, maka ujian ini amat penting. Ujian ini memang cukup penting kerana ujian inilah yang akan membezakan. Tengok ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah menguji mereka yang sebelum daripada umat Islam sekarang ini. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin, agar Allah mengetahui siapa yang benar dan siapa yang pendusta. Okey, so ini tujuan ujian dilaksanakan untuk membezakan antara yang benar dan yang dusta. Okey, soalannya sekarang ni kan orang akan tanya, kalau kita rajin buka Facebook dan sebagainya, orang akan tanya, bukankah Allah ala kulli syai'in qadir? Bukankah Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu? Jawapan kita ya. Kenapa Allah tak? Dia tanya soalan-soalan macam inilah. Kenapa, bukankah Allah berkuasa untuk menjadikan semua umat Islam, semua manusia Islam? Jawapan kita apa? Ya ke tidak? Iyalah. Okey. Soalan yang seterusnya, kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak buat? Dia nak beri kita pilihan. Dia nak beri kita pilihan. Okey juga. Okey. Tengok dalam surah Hud ayat yang ke-118. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Dan sekiranya Tuhan kamu ingin, Dia akan jadikan manusia ini satu umat. Namun mereka berterusan berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah, untuk rahmat Allah lah mereka mencipta mereka. Allah mencipta mereka. Okey. Maksudnya dari sudut boleh, memang Allah boleh buat, tapi Allah tak buat kerana ada sebab. Okey, qul falillahil hujjatul balighah, katakanlah bahawa bagi Allah itu hujjah, iaitu hikmah yang maha hebat, yang sempurna. Ada sebabnya, dan sebabnya ialah ujian. Kalau tanya kenapa pula nak uji? Kerana nak bezakan antara yang benar dan yang tak benar. Kalau dia kata kenapa pula? Situ kita kena apa? Kita kena berhujah dengan dia dari sudut akli lah, ataupun dari sudut akal. Akli, dari sudut akal. Contohnya kita cakap kepada dia kan, kita bagi dia apa dia panggil? Tepung, kita bagi bahan-bahan apa untuk buat kek kan. Dan dia pakar buat kek, kita kata buh semua, letak semua sekali. Tak ada timbang, tak ada apa kan. Tak ada, jangan dia apa? Dia apa? Dia panggil? Dia bukan yang kena goyang tu. Jangan diayak, jangan dibuat apa. Boleh tak dia nak tak buat benda tu? Dia takkan buat, kenapa? Kerana dia kata mesti dia asingkan. Jadi kita jawab senang je, kalau kek pun nak kena asing-asing, apatah lagi kalau nak masuk syurga. Okey, so itu antaranya lah. Kalau kita nak pilih orang kan, nak kerja, boleh tak kita terima siapa-siapa first come first serve untuk jadi Perdana Menteri? Boleh? First come first serve. Pagi sebelum, maknanya agaknya kalau pukul 6 sebelum, sehari sebelum tu orang dah beratur dah. Yang kita tak boleh, kita benda tu ada etika, dia ada syarat dan sebagainya. Okey. Jadi itu mungkin benda yang antara jawapan lah untuk orang yang mempertikaikan syurga neraka ni. Okey, satu lagi jawapan ialah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Okey, ini satu etika kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak dipersoalkan apa yang Allah buat, tapi yang dipersoalkan ialah apa yang kita buat. Dalam suratul Anbiya ayat yang ke-23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Okey, tidak dipersoalkan tentang apa yang dia buat, tapi yang akan dipersoalkan ialah mereka.
Okey, so kita pun kadang-kadang macam mana etika kan, kita kadang-kadang kekurangan etika dengan Allah. Kita ingat cara interaksi dengan Allah sama dengan manusia. Sebagaimana manusia perlu dipersoalkan, Allah pun kenapa mana boleh macam tu kan. Dia adalah Al-Khaliq yang menentukan, dan dia beritahu kita apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebab tu zaman Nabi SAW, para sahabat mereka mengatakan kami inna najidu asya'an fi nufusina kan, kami dapati ada banyak persoalan dalam diri kami tapi kami tak keluarkan. Jadi Nabi tanya, adakah betul kamu mempunyai persoalan-persoalan itu? Mereka mengatakan ya. Jadi Nabi mengatakan itulah dia keimanan. Faham tak? Maknanya turun ayat terima, terima. Padahal ada kenapa macam ni, kenapa tak macam ni, kenapa Ramadan, kenapa tak bulan lain? Macam-macam soalan. Setiap seorang soalan dia lain kan. Kenapa saya lelaki, kenapa tak saya perempuan? Kenapa saya pula yang perempuan? Kenapa perempuan dia kena masak? Kan, contohlah kan. Okay. Macam kenapa perempuan kena beranak? Soalan macam itu cerita lain. Beriman, okey. Jadi ini saya susulkan sikit. Kadang-kadang benda ni berlaku dalam perbualan kita kan. Kita sembang dengan orang akan pertikai, cuba nak pertikaikan Islam ni dengan sudut-sudut yang pada kita tak sepatutnya, tapi pada dia kata boleh pasal agama bukan agama Islam kan. Jadi kita kena berikan hujah kepada dia. Okey. Baik. Kemudian, sekiranya seluruh Al-Quran adalah mutasyabih, hilanglah peranannya sebagai penjelas dan petunjuk kepada manusia. Al-Quran juga tidak dapat diamalkan dan tidak dapat membina akidah yang tepat. Kalau semuanya mutasyabih, semuanya tak pasti, boleh menimbulkan keraguan dan sebagainya, Al-Quran dah tidak berfungsi sebagai pemberi hidayat. Okay, sedangkan Allah sifatkan Al-Quran sebagai huda, okay, pemberi hidayat. Okay. Okay. Kemudian pastinya Allah Ta'ala mempunyai hikmat tersendiri dalam menjadikan sebahagian Al-Quran muhkam dan menjadi rujukan apabila wujud kesamaran, dan sebahagiannya mutasyabih sebagai ujian terhadap hamba-hambanya untuk membezakan orang yang benar beriman daripada orang yang hatinya sesat. Sesungguhnya orang yang benar beriman mengetahui bahawa seluruh Al-Quran adalah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang datang daripada Allah pasti semuanya benar dan tidak boleh wujud kebatilan atau percanggahan di dalamnya berdasarkan ayat-ayat berikut. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Fussilat 42. Dan walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ayat yang ke-82. Okey. Jadi kita boleh letaklah hikmahnya. Pertama ujian, yang kedua adalah untuk hidayah. Okay, digabungkan kedua-duanya sekali. Kalau semuanya muhkam, okay, tidak ada unsur ujian, jadi itu melanggar hikmah penciptaan. Okay. Kalau semuanya pula hidayah kan, jadi maknanya semua penjelasannya tak ada ruang untuk orang nak buat apa, nak mengganggu, maka tidak ada pula unsur ujian. Okay, so ini semua adalah antara hikmah kenapa wujudnya muhkam dan mutasyabih. Okey. Dan dua ayat yang dinyatakan di sini menunjukkan kewujudan ayat yang muhkam dan mutasyabih. Okay, haruslah dijadikan ataupun diletakkan di bawah naungan dua ayat ini, iaitu apa yang datang dalam Al-Quran semuanya adalah benar. Tinggal kita yang faham atau tak faham. Okey, kadang-kadang kita baca nampak percanggahan, maka kita jangan tuduh Al-Quran, tapi tuduhlah akal kita. Tuduhlah akal kita. Okey, ada setengah orang dia senang nak tuduh orang, betul tak? Dia nak tuduh diri dia tu susah sikit. Kalau salah, ni salah bini aku lah ni kan, ni salah suami aku lah, ni salah anak aku. Salah aku tu tak ada, salah saya, dia susah nak keluar. Dia akan tambah sebelum tu. Salah, ni nak sebut saya tapi tak suami saya kan. Okay, salah siapa? Ni salah kereta saya ni. Dia yang tak servis kereta tu kena marah kan. Okey. Jadi kat sini eloklah kita sebahagian para ulama mengatakan ittahimu ar-ra'i, tuduhlah pandangan ataupun pemikiran. Jangan tuduh ayat tu, jangan tuduh dalil, tuduh pandangan kita terhadap dalil tersebut, kefahaman kita. Okey. Kemudian
2.8 sangkaan wujudnya percanggahan dalam Al-Quran. Okey. Ta'arud, percanggahan dalam Al-Quran, adakah wujud ataupun tidak? Okey. Maksud percanggahan ialah dua ayat yang nampak secara zahir seperti berlaga, bercanggahan, berlawanan. Satu contohnya kata haram, yang kedua kata halal. Okey. Dan pencanggahan ini adakah boleh berlaku ataupun tidak? Sekiranya berkenaan dengan berita, maknanya cerita, khabar dan sebagainya, maka kalau berlaku pencanggahan, maka salah satu adalah benar, satu lagi adalah bohong. Betul tak? Kata seorang kata berapa hari bulan ini tadi, 19 hari bulan, pukul 11.40, apa nak cerita cerita yang dahsyat sikit, wan utama terbakar kan. Seorang lagi cerita wan utama tak terbakar. Boleh tak? Boleh tak kita terima dua-dua sekali? Tak boleh, kita tak boleh. Dia satu, sama ada ini betul ataupun ini betul. Okey, jadi kalau dalam pengkhabaran menunjukkan salah satu adalah bohong, dan ini mustahil. Ini nak kena jelaskan. Mustahil dalam berita-berita yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, dan juga mustahil dalam berita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam hadis yang sahih. Kalau hadis tak sahih tak ada masalah. Kan contohnya siapa? Rasulullah cerita tentang umat yang sebelum kita. Kan ada dua versi cerita. Satu kan maknanya umat tu baik, satu lagi umat tu jahat. Boleh tak? Ataupun tentang Dajjal agaknya kan, berita juga tapi berita yang akan datang. Dajjal ni ada satu versi, Dajjal ni apa? Manusia. Maknanya dia taklah besar sangat. Rajulun qasirun qatab. Okey, dia seorang lelaki yang rendah, lepas tu rambut keriting. Satu versi lagi, dia seorang lelaki yang tinggi, kalau nak apa? Nak panggang ikan, dia hanya ambil ikan di laut dan terus letak dekat apa? Dekat matahari. Tingginya kan. Cerita tu dah makan. Macam mana? Boleh tak? Mana satu nak terima? Kita kata salah satu mesti diterima, salah satu mesti ditolak. Okey. So yang ditolak ialah yang kedua itu, kerana itu hadis yang palsu lah. Okey. Baik. Dalam berita tidak boleh. Okey. Dalilnya wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas yang tu. Kemudian bahagian yang kedua ialah percanggahan dua ayat yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang. Hukum hakam lah, hukum hakam, undang-undang boleh tak boleh. Okey. Jadi kalau bercanggah, okey, bercanggah dan tak boleh nak digabungkan, maka yang antara cara kita nak berinteraksi dengan ayat yang nampak bercanggahan ini ialah nasakh. Faham maksudnya sekarang ni dua ayat bercanggahan. Apa kita kena buat? Pertama ialah kita jamak. Jamak maksudnya dia ada empat cara lah. Pertama jamak, iaitu kita kumpulkan, integrasikan. Kita kata ayat pertama sekiranya halal, sekiranya halal, sekiranya perang. Ayat kedua sekiranya tak perang. Okey, contohlah kan. Okey, kemudian kalau tak ada jamak, maka nasakh. Okey, nasakh tu kita tengok tarikh, mana yang turun terlebih dahulu, ayat itu dimansuhkan. Mana yang turun latest, kita terima ayat itu. Yang ketiga ialah tarjih. Tarjih ni kita pilih salah satu yang lebih kuat. Pilih mana yang lebih kuat. Dan pilih mana yang lebih kuat ni cara dia banyaklah. Contohnya mungkin contohnya apa dia? Kalau hadis, maka katalah hadis yang pertama ni syaz, hadis yang kedua mahfuz. Bukan mahfuz Umar tak kan? Jangan tu. Takut orang yang teringat kat tu lah. Hadis yang pertama ni syaz, maknanya hadis yang sahih tapi bercanggahan dengan yang lebih kuat.
So hadis yang lebih kuat itu namanya mahfuz, kita terima yang mahfuz. Okey. Kalau sahih, hadis yang sahih dengan bercanggahan dengan yang katalah dhaif bercanggahan dengan sahih. Kalau ayat Quran pula mungkin kita boleh tengok dari sudut tarjih ni, antaranya ialah dengan melihat kepada am dengan khas, kan. Okey. Okey, am dengan khas tu minta maaf. Am dengan khas itu adalah dalam tajuk yang pertama, minta maaf iaitu tajuk jamak, nak integrasikan. Okey. So tarjih ni dia lebih kepada kesahihan, okey, tafsiran. Kalau tafsiran contohnya mengatakan Baqarah. Apa maksud Baqarah kat sini? Lembu lah. Okay. Kalau ada tafsir yang mengatakan Baqarah adalah orang, okey, maka tafsiran itu salah kerana bercanggahan dengan apa? Dengan mafhum Baqarah dalam bahasa Arab. Kerana ada orang kata Baqarah ni adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kan, golongan Syiah ni. Okey. Kalau tak boleh buat yang tiga ni, maka yang keempat ialah tawakuf, KIV. Kita tangguh dulu sehingga kita dapat ilmu untuk pilih tiga yang pertama tadi. Okey. Baik. Okey. Jadi berkenaan dengan ayat yang memang dah nampak bercanggahan, jamak tak boleh, tarjih tak boleh, okey, kita cuba nasahkan. Okey, dan nasah itu memang ada, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Baqarah ayat yang ke-106. Ayat mana yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang setanding dengannya. Okey. Jadi kalau memang semua orang lupa tentang ayat tu, maka tak ada lagi lah ayat tu, dimansuhkan. So itu antara cara pemansuhan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey, baik. Kemudian tengok bawah sikit tu, dua perenggan yang terakhir. Sekiranya anda melihat sesuatu yang disangka bercanggahan, cubalah kumpulkan kedua-duanya. Jika tidak dapat, hendaklah anda tawakuf, tangguh dan serahkan masalah ini kepada orang yang mengetahui. Okay, so itu antara caranya kita berurusan dengan ayat-ayat, dalil-dalil yang nampak bercanggahan. Okay, baik. Sekarang ni kita nak tengok pula ayat-ayat yang orang kata bercanggahan, tapi ulama kata tak bercanggahan. Okey. Daf'u ihamil ittirab an ayil kitab. Ya, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti telah menulis satu kitab ni, Daf'ul ihamil ittirab, maksudnya menolak sangkaan wujudnya percanggahan daripada ayat-ayat Al-Quran. Okey. Dan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, dia dari Shinqit, iaitu Mauritania. Kemudian dia berhijrah ke Arab Saudi, dan alhamdulillah dia telah menerima akidah salaf kat sana. Okey. Dan dia telah menulis kitab yang cukup masyhur. Dia sebut masyhur ni maknanya masyhur kat setengah tempat lah, kan. Okay. Saya balik kata kitab ni masyhur, cakap kat ustaz-ustaz, kitab apa? Apa yang nama kitabnya tu sekarang lupa pula dah. Ya. Masyhur sangat sampai lupa ya. Allahu Akbar. Apalah, dia ada, tak kira dia keluar dah tu nama tu. Kita sebutkan nama tu, orang kata kitab apa ni? Kita kata tak, kitab tafsir. Adwa'ul Bayan. Okey, Adwa'ul Bayan fi tafsiri apa dia? Ayil Quran, kan. Adwa'ul Bayan, adwa' ni maknanya apa? Cahaya-cahaya penerangan dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kitab ni memang hebat, mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Okey, perbincangan ni memang hebatlah. Dan asalnya Syekh Al-Amin Asy-Shinqiti, Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, dia adalah seorang Asy'ariyah. Dia takwilkan sifat-sifat, kan. Mauritania. So bila dia pergi sana, dia belajar-belajar, dia tengok bukan macam ni cara dia. Dia pun terima, dan dia antara orang yang cuba nak sampai gerakkan dakwah di Mauritania, tapi tak dapat. Susahlah, dia ditentang lah. Okay, tapi memang kitab dia memang masyhur, dan dia antara yang kehebatan kitab ni ialah saya rasa mungkin jilid yang terakhir, mungkin kitab ni yang kita baca ni, Daf'u ihamil ittirab an ayil kitab. Okay, dia bawakan ayat-ayat yang nampak bercanggahan dan dia huraikan maksud sebenar. Okay, contoh yang ada ialah
Okey, tengok muka surat sebelahnya 59. Contoh ayat yang disangka bercanggahan. Tengok perkataan tu, disangka bercanggahan. Maksudnya ayat tu tak bercanggahan, tapi disebabkan ilmu kita kurang, kita ingat bercanggahan. Okey, contoh hudal lil muttaqin. Okey, hidayat kepada untuk mereka yang bertakwa. Baqarah ayat 2. Kemudian syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran hudal linnas. Hidayat untuk sekalian manusia. Baqarah 185. Jadi Al-Quran ni untuk siapa sebenarnya? Hidayat untuk orang yang bertakwa sahaja ataupun untuk orang sekalian manusia termasuk orang yang bertakwa? Mana satu? Kita kata dua-dua betul, tak ada masalah. Cara mengumpulkannya, baris yang ketiga tu kan, cara mengumpulkannya ialah ini, maknanya tariqatul jama'. Cara untuk nak jamakkan antara dua ayat yang nampak bercanggahan ini ialah petunjuk dalam ayat pertama merupakan petunjuk dalam erti kata taufiq dan mendapat manfaat. Petunjuk dalam ayat kedua merupakan petunjuk dalam erti kata penjelasan dan pimpinan. Siapa faham ni? Siapa faham? Nak faham ni kita kena faham maksud al-hidayah. Hidayah ada dua jenis. Hidayah pertama hidayatul taufiq. Hidayah yang kedua hidayatul irsyad. Nak saya tulis? Okey. Ini semua menunjukkan ke ketelitian ulama kita dalam menjelaskan satu-satu perkataan. Hidayah pertama adalah hidayah at-taufiq. Ini maksudnya dua titik saya biasa buat gitu ya. Ya. Taufiq dengan al-irsyad. Okey. Taufiq maksudnya ialah di apa saya terjemah dulu tengok. Manfaat bolehlah. Manfaat. Okey, irsyad adalah huraian. Okey. Tengok ya. Kita boleh memberi hidayat. Hidayat iaitu memberi garis panduan. Panduan, garis tak payah. Panduan. Memberi panduan. Okey, kadang-kadang kita bagi panduan, ada orang dapat manfaat daripada panduan, ada orang tak dapat manfaat. Betul tak? Betul tak betul? Ada orang kita bagi je, dia dapat terima dan dia dapat laksanakan. Ada orang kita bagi dah lah, dia macam mana, dia nak kata faham, dia kata dia tak faham, tapi sebenarnya dia faham. Ada kan jenis orang macam tu kan? Dia tak nak faham, dia tak nak bukan bela, dia tak nak faham kan, dia kata tak nak dengar lah. Tapi dia dengar, faham dia tu, tapi dia tak nak dengar. Solat wajib, takkan dia tak tahu maksud solat wajib tu apa? Solat adalah wajib. Semua orang Malaysia faham ke? Orang Melayu kan? Orang Malaysia kot agaknya. Solat ni wajib. Siapa yang tak faham? Tapi yang buat solat wajib tu berapa ramai? Nampak tak? Okay. So itu maksud dia hidayatul taufiq dengan hidayatul irsyad. Okay. Untuk orang yang bertakwa, hidayah ini, okay, dia dah ini siapa yang dapat hidayah ataupun panduan daripada Allah, siapa yang dapat dalam bentuk manfaat? Orang yang bertakwa. Okey. Hidayah, panduan dalam bentuk huraian, siapa yang dapat? Manusia, semua orang dapat. Okey. Jadi dengan mengetahui detail ataupun perincian dalam bahasa tu sendiri, kita dah boleh tengok, kita dah boleh cuba untuk nak kumpulkan, integrasikan antara ayat yang nampak macam bercanggahan. Ayat pertama, hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah hidayat untuk orang yang bertakwa. Ayat yang kedua, hudal linnas. Al-Quran hidayat untuk orang yang untuk sekalian manusia. Mana satu yang betul ni? Jawapan dia dua-dua betul, tapi tengok pada maksud. Boleh? Okey, tengok yang kedua. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Al-Qasas 56. Kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki.
Syura 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Mana satu? Ayat yang pertama tak boleh beri hidayat. Ayat yang kedua boleh pula. Mana satu? Ini khas untuk Nabi ni, kan? Engkau tak boleh beri hidayat kepada engkau yang orang yang engkau nak. Allah yang beri hidayat kepada siapa-siapa yang Allah nak. Tiba-tiba, dan sesungguhnya engkau boleh memberi hidayat untuk jalan yang benar. Tengok pada ini juga, kan? Yang pertama tu hidayah itu taufik. Taufik nak dapatkan taufik ni macam mana kalau bahasa Melayu ni? Taufik ni manfaat ataupun lebih kepada wallahu alam nak buka hati. Saya gerak boleh, tapi kena nak sebut orang yang dapat manfaat biasanya hatinya terbuka. Terbuka untuk apa? Untuk terima panduan tu lah. Dia sertai dengan boleh jugalah. Tapi ada juga orang beriman yang dia tak dapat taufik lagi, ada juga. Contoh buatan ada orang dapat hidayah tapi tak dapat taufik. Yes, dia tahu semayang tu wajib, tapi dia tak bergerak untuk buat semayang. Betul. Kenapa dia tak bergerak? Kenapa? Kita sebut kerana hati dia belum terbuka lagi. Bahasa lain tak sampai seru lah apa benda lah, kan? Benda dia itulah, kan? Kadang-kadang kita sebut kita sendiri pun ada masa-masa terdengar lama dah dengar ayat ni, tapi kali yang tahun yang kelima, pada bulan yang kelima, hari yang kelima, jam yang kelima, itu khurafat lah. Tapi tak apalah, kita ceritalah, kan? Maknanya pada kita dah biasa dengar, sekali kita dengar tu hayya 'alal falah, menangis kita. Yang dengar beberapa tahun ni tak nangis pula. Kenapa? Nampak tak? Okey, so ada sesuatu kat situ, hati dah terbuka. Sebab tu nak buka hati orang ni, kita kena wazakir, berikan peringatan. Fa inna dzikran tanfa'ul mu'minin. Okey, peringatan memberi manfaat kepada orang yang beriman. Okey? Dia tak boleh bagi sekali cakap, lepas tu tak cakap, tak nak cakap. Tak, kita teruskan. Kena maki amun, kena cerca cakap lagi, teruskan. Bagi cara lain, bagi buku kena baling, tak apa, bagi lagi. Bagi stiker lah, bagi apa benda lah semua. Akhirnya dia mungkin tak ada. SMS tu baru dia terima. Yang selama ni buku dia koyakkan, betul tak? Apa lagi? Macam-macam lah. Kereta kita calakan, apa macam-macam. Tapi SMS kita tu, dia baca, menangis dia. Saya tak pandai buat lah, tapi maknanya, kan? Dia baca, dia menangis, contohnya, kan? Okay, itu maksud dia, hati dah terbuka dan dia mendapat manfaat daripada huraian, panduan yang berbentuk huraian. Okay? Jadi contoh A menunjukkan Quran adalah panduan yang akan menyebabkan hati orang yang bertakwa terbuka untuk memanfaatkannya dalam amalan. Bubuhlah macam tu, kan, kalau nak buat essay, kan. Sebab tu yang bawah tu pula, hudan linnas, Al-Quran adalah panduan dalam bentuk huraian kepada sekalian manusia. Kemudian contoh B sama juga. Engkau tak dapat beri hidayat kepada siapa yang engkau sayangi, akan tetapi itu adalah di bawah kehendak Allah. Ini adalah dari sudut manfaat dan nak membuka hati orang tu, kita tak boleh. Itu bukan apa tugas kita. Itu Allah punya kerja. Okey. Ayat yang bawah tu Syura 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau dapat memberi hidayat kepada jalan yang benar. Huraian, nak beri huraian boleh, tak ada masalah. Okey, faham so tak ada percanggahan kat sini. Seterusnya, contoh C. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. 18 Ali Imran. Allah menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan yang demikian itu. Buang T tu. Okey. Kemudian, wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.
fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Okey, dan maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Okey, kemudian ayat yang 1, 2, 3 yang keempat, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik wama zaduhum ghaira tatbib. Okey, kerana itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang, dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Hud 101. Dua ayat pertama menolak uluhiyah selain Allah, manakala dua ayat terakhir menetapkan uluhiyah, penghambaan selain Allah Subhanahu wa taala. Faham kan? Dua ayat pertama tu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Okey. Dua ayat yang terakhir, ilahan akhar, bersama Allah Tuhan lain. Alihatuhum, Tuhan-Tuhan mereka yang disembah. Okey. Jadi dua ayat seolah-olah mengatakan Tuhan yang disembah Allah sahaja. Dua ayat lagi mengatakan ada juga Tuhan yang disembah selain Allah. Macam mana nak jawab benda tu? Ada ke tak ada Tuhan yang disembah selain Allah? Ada ke tak ada? Ada. So, macam mana kita nak integrasikan? Satu mengatakan tak ada, satu mengatakan ada. Jawapannya dekat bawah lah kan. Tengok. Cara mengumpulkannya ialah uluhiyah yang khas bagi Allah Ta'ala ialah uluhiyah yang benar. Okay? Penghambaan, penyembahan yang benar ada pada Allah, dilakukan kepada Allah. Penyembahan yang tidak benar dilakukan juga, penyembahan dilakukan juga, tapi secara tak benar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, ayatnya senang, kat bawah ni Suratul Hajj 62, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa sahaja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Okey, so maknanya seruan dibuat, penyembahan dibuat, penghambaan dibuat kepada Allah dan kepada selain Allah. Okey. Jadi dua ayat yang pertama menafikan penyembahan yang hak kecuali kepada Allah. Yang penyembahan, pengabdian yang benar hanya kepada Allah sahaja. Okey. Nah, dan dua ayat yang kemudian tu menunjukkan apa? Penyembahan secara umumnya yang hak dan yang batil dibuat. Okey. So kita cuba fokuskan perbincangan. Okey, so kita boleh faham yang tidak ada percanggahan. Okey. Faham ya? Boleh? Okey. Kemudian D. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan yang keji. Al-A'raf 28. Kemudian wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan sesuatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negara itu, tetapi mereka melakukan supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah selayaknya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Okey. Dekat sini kalau nak tengok versi Arab, kena buang supaya mentaati Allah. Saya tak kata kena buang, maknanya ayat yang kedua ni dia ada dua huraian lah. Huraian pertama ialah, dan sekiranya kami ingin membinasakan satu kampung, kami akan memerintahkan orang golongan yang mewah, lalu mereka membuat kefasikan. Faham tapi yang maksud kedua macam dalam terjemahan, kami akan perintahkan golongan yang mewah untuk mentaati Allah, lalu mereka membuat kefasikan. Sama ke tak sama? Sama ke tak sama?
Itulah dia. Okey. Jadi kalau baca terus ayat Quran ni, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Okey, ini yang nampak bercanggah dengan maksud yang pertama tu, nampak bercanggah dengan ayat yang pertama. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Faham ya? Boleh? Jadi sekarang ni kita nak huraikan. Ayat pertama menolak bahawa Allah Ta'ala memerintah kepada kemungkaran, manakala ayat kedua zahirnya menetapkan bahawa Allah Ta'ala memerintah kepada kefasikan. Faham sekarang? Maknanya ayat yang kedua ada dua cara nak faham. Kita nak tengok pada maksud yang pertama, bahawa Allah perintahkan mereka lalu mereka buat kefasikan. Jadi baca tu, macam mana pula Allah kata tak, sedangkan ayat ni kata ya. Sebelum tu Allah kata tak memerintahkan untuk perbuatan keji. Bukankah perbuatan fasik itu perbuatan yang keji? Okey. Cara mengumpulnya ialah perintah dalam ayat pertama adalah perintah dari sudut syarak, di mana Allah Ta'ala tidak memerintah kepada kemungkaran besar dari sudut syarak, dari sudut agama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ni siapa yang pergi khutbah kat Malaysia memang hafal ayat ni, betul tak? Kalau tak hafal maksudnya dia tak pergi khutbah lah tu. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, kaum keluarga, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini adalah dari sudut agama, dari sudut syarak. Kemudian itu, dan ini yang dimaksudkan dengan perintah dalam ayat yang pertama tadi. Perintah dalam ayat kedua pula adalah perintah dari sudut kejadian atau penciptaan. Okey, di mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada apa yang dia suka dari sudut kejadian atau penciptaan menurut hikmatnya, berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia inginkan sesuatu, hanya berkata jadilah, maka benda itu akan wujud. Okey. Ini saya rasa ni faham ke tak faham? Okey, saya kena huraikan, kena tulis juga kat depan ni. Dia sama lebih kurang macam ni lah. Ubah dia punya ni dalam ya, kan? Al-amru. Okay, al-amr adalah perintah ya. Okay, ada apa yang disebutkan sebagai al-amr dari sudut syarak, al-syarak, dan juga dari sudut satu lagi apa? Al-khalq, penciptaan. Okay, dari sudut agama dan dari sudut dunia, bolehlah dunia, ataupun penciptaan. Dah nampak dah boleh faham dah. Boleh faham saya duduk lah, tak payah hulai. Al-amru, perintah ni Allah kadang-kadang perintahkan, bukan kadang-kadang, tak, Allah perintahkan urusan agama. Okey, contohnya apa? Solat, zakat. Tak payah saya tulis lah, dah faham lah kan. Okey, ada tak perintah yang dunia pula? Allah perintahkan sesuatu tentang dunia ni, dari sudut penciptaan ataupun dari sudut kejadian. Ada tak Allah perintahkan agar sesuatu itu kejadian, dicipta? Ada ke tak ada? Tak faham kan? Susah sikit, tak apa, saya cuba uraikan balik. Okey, Nabi Musa dengan Firaun. Siapakah yang Allah cipta? Jawab je soalan saya. Mungkin pelik soalan saya, tapi jawab je. Dua-dua Allah cipta, betul? Maka tengok Nabi Musa dan Firaun adalah termasuk dalam perintah Allah dari sudut dunia ataupun penciptaan ataupun kejadian. Betul? Okey. Sekarang ni dari sudut agama pula, okey,
Siapakah yang apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Musa dan Firaun? Apa yang Allah perintahkan? Sembah Allah lah, betul tak? Okey, ani abudullah. Okey, ani abudullah. Walaqad arsalna fi kulli qaryatin rasulan an ya'budullah. Kami telah hantar bagi setiap kampung itu seorang ataupun tempat itu seorang rasul agar dia menyebut an ya'budullah, sembahlah Allah, dan ijtanibut taghut, dan jauhkan diri daripada ijtanibut taghut, apa sahaja yang disembah selain daripada Allah. Okey, perintah yang ni boleh. Perintah yang ni siapa yang ikut? Siapa yang ikut perintah ni? Nabi Musa, betul? Firaun tak ikut langsung. Okey. Okey. Sekarang ni boleh bezakan tak antara dua tu? Kita nak bezakan je, dapat beza okey lah. Bukan colored blind lah. Okay. Boleh beza tak? Maknanya dari perintah dari sudut penciptaan, Allah perintahkan bila sampai masanya lahirlah siapa? Firaun. Maka lahirlah Firaun kan? Kalau Allah tak perintahkan Firaun lahir tak Firaun? Itu yang kita nak tengok kat bawah sekali. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perintah Allah, kalau dia nak sesuatu, dia hanya kata kun, jadilah. Jadilah benda tu. Okey. Kemudian bila sampainya masa Nabi Musa dilahirkan, okey, Allah pun perintahkan agar Nabi Musa wujud kan, dilahirkan. Maka Nabi Musa pun dilahirkan. Okey. Sekarang ni apakah yang membezakan atas dan bawah? Apakah yang membezakan atas dan bawah? Itu soalan dia. Sekarang kita dah nampak lah mana perbezaan. Yang bawah ni dari sudut kejadian, yang atas dari sudut agama. Tapi dari sudut dari satu sudut lain lagi, apa dia? Dari sudut fungsi, dari sudut tak apalah, saya jawab terus lah. Susah nak buat soalan ni. Okey, tak apa, saya letak sini ya. Okey. Redha dan benci. Redha tulis macam ni tau dalam bahasa Melayu, bukan DH. H tak ada, REDA. Dia boleh baca dua, reda dengan redha. Kan Allah reda dengan dia, tu salah, jangan sebut macam tu. Salah tu Allah redha. Hujan telah redha tak boleh cakap hujan telah reda. Ya, tapi ejanya sama. Tak cari tengok kamus Dewan. Okey. Dot dengan dal dalam bahasa Arab. Tapi dalam spelling ABC Melayu, tulisan dia macam ni. REDA. So tengok ada saya tulis REDA, orang bila letak H, dia tak baca kamus. Benci. Redha dengan benci. So macam mana? Dari sudut redha dan benci, mana yang boleh diletakkan di nombor 1, dan manakah yang boleh letakkan di nombor 2? A1. Okey, sini apa? A. Yang ni? A dan B. Okey. Jelas ke tak jelas lagi? Sekarang ni tengok balik kat sini. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah Allah tidak menyuruh perbuatan yang keji. Allah tak perintah perbuatan yang keji. Ini adalah perintah yang mana satu? Perintah syarak ke perintah penciptaan? Syarak lah. Dari sudut agama, Allah perintahkan yang bagus sahaja, jangan risau. Okey, lepas tu pula, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Dan sekiranya kami ingin menghancurkan satu-satu kampung itu, kami akan perintahkan orang yang mewah di kampung itu, lalu mereka akan membuat kefasikan. Okay? Ini perintah mana? Perintah agama ke perintah penciptaan? Perintah dari sudut penciptaan. Kerana tengok bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dari sudut penciptaan ni, Firaun diwujudkan. Firaun ni kita tahu tak dia baik ke jahat? Dia tak ada lah orang jahat daripada dia kan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Mengaku Tuhan. Sebab tu dia bina, dia perintahkan Haman, kawan dia tu,
untuk bina piramid. Kenapa nak bina piramid? Dia nak naik atas ni. Naik atas ni nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Nabi Musa. Punyalah jahat ni, manusia yang kerdil ni. Okey. Tapi bila Allah perintahkan dia wujud, artinya Firaun ni dia bawa apa? Dia bawa apa? Dia bawa kekufuran. Maknanya bila Allah perintahkan dia wujud, bukannya badan dia je, badan dan perbuatannya, kekufuran dia, apa dia? Apa lagi? Kezaliman dia. Okey. Kaitan qada dia. Apa dia? Ada kaitan dengan qada. Kaitan qada tu memang ada kaitan, tapi kita nak ceritakan dari sudut perkataan perintah tu. Okey, tengok bawah sekali, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah, perintah Allah, kalau nakkan sesuatu, Allah akan kata jadi. Wujudlah Firaun. Firaun yang jahat kan yang baik? Firaun yang jahat ni pun wujudlah. Dengan kezaliman dia, zalim, dia bunuh Bani Israel punya lelaki apa semua. Kemudian dia kufur lagi, mengaku dia Tuhan yang maha tinggi, nak bina piramid untuk naik atas nak jumpa dengan Tuhan, dengan Tuhan Musa lah. Dia tak mengaku lah kan. Okay? Walaupun dia tahu sebenarnya kan. So boleh beza kan? Kalau boleh beza yang ni, kita tak ada masalah nak baca ayat Al-A'raf 28 dan ayat Al-Isra 16. Kita dah boleh bezakan bahawa Allah tak perintah dari sudut agama terhadap perkara-perkara yang keji, tapi Allah boleh perintah dari sudut dunia terhadap perkara yang tidak baik, yang keji. Dari sudut dunia yang tak ada kaitan dengan keredaan Allah. Orang sekarang ni dia confuse macam mana? Orang confuse yang ni tengok ni. Ni confusion kat sini berlaku. Sini. Bila Allah perintah, mesti Allah redha. Dia mesti redha. Dia mesti redha, dia mesti redha. Tapi orang tak nampak bila Allah perintah tu, ada yang Allah perintahkan bahagian yang dia tak redha. Tengok yang ni. Saya macam mana nak buat lah, saya ulang banyak kali lah. Bahagian yang dia tak redha. Cuma berkaitan dengan kejadian, bukan berkaitan dengan dunia. Sebab tu kezaliman ada tak berlaku? Kezaliman Allah redha ke? Nampak? Kezaliman Allah tak redha, tapi berlaku juga kerana itu adalah perintah Allah dari sudut kejadian. Kerana apa yang berlaku, yang terjadi adalah di bawah perintah Allah. Takkan keluar daripada perintah Allah. Okey? Sebab ini tak apa, kalau nak tambah lagi boleh, tapi tak apa, cukup dah tu. Saya nak tambah sebenarnya nak kata bahagian yang confusion tadi ni yang menyebabkan yang ni kan. Okey, ini yang menyebabkan Aristotle mengatakan Tuhan tak ada kaitan dengan kita. Selepas Tuhan cipta kita kan, lepas tu dia tak ada kaitan dengan kita langsung. Tapi saya tak nak masuk bab ni kemudian nanti kan. Dia orang percaya Tuhan tu ada, tapi dia kata Tuhan tak ada kaitan dengan kita. Pasal dia tak boleh bezakan ni bab redha dengan bab benci ni. Dia ambil bab rububiyah, kemudian bab asma sifat apa semua tu, dia dah kurang. Dia rububiyah pun ada satu je, penciptaan. Lain lepas tu dia tak ada kaitan dah. Tak apalah, itu bukan perbincangan kita. Yang penting boleh faham yang ni okey. Kemudian banyak lagi contoh-contoh yang lain yang boleh kita ambil daripada kitab itu ataupun kitab-kitab lain. Ikut kita nanti berapa? 12.5, betul. Okey. Tak, saya ingat dah lebih masa dah. Okay. Masa macam banyak bercakap lah. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Jadi kena ingat, yang pentingnya kena ingat, kalau ada nampak dalam Al-Quran baca, ni lain ustaz, ni juzuk pertama kata okey, boleh, juzuk ketiga kata tak boleh. Jangan kata tak boleh pakai Quran ni. Jangan buat gitu. Kita kena kata masalah ialah saya tak ada ilmu. Telefonlah siapa-siapa ustaz yang ada, ustaz ayat ni dengan ayat ni macam mana? Kalau ustaz tu tak tahu, ni memang sah Al-Quran tak betul. Tak boleh. Ustaz yang tak tahu, okey, tanya ustaz lain. Ustaz yang kata pula, okey, ayat ni maksudnya begini, ayat ni maksudnya begini. Kita boleh leraikan ataupun kita boleh integrasikan dua ayat yang dapat bercanggahan. Okey. Baik. Selesai. Pergi kepada sumpah ataupun al-qasam. Sumpah ialah menekankan sesuatu dengan menyebut benda yang agung, yang hebat, dengan huruf waw dan sebagainya. Huruf untuk sumpah ni ada 3.
waw, ba dan ta. Okey. Kalau contoh untuk waw ialah fawarabbis samai wal ardi innahu lahaq. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu benar-benar akan terjadi. Az-Zariyat 23. Okey. Okey. Kemudian di sini ini huraian dari sudut bahasa, fi'il ataupun kata kerja sumpah mestilah disembunyikan kalau sumpah dengan waw. Okey. Selepas waw pula mestilah disusuli dengan kata nama zahir ataupun isim zahir. Contohnya Rabb, kita tak boleh letak huwa. Fawa huwa tak boleh. Kan fawaha, kan hu ha hi semua tu kan. Okey, huma tak boleh. Okey, kita kena sebut nama, kata nama zahir bahasa Melayu apa tu dia sebut. Macam Ali dengan dia. Dia ni apa? Bahasa Melayu panggil apa? Arab panggil dhamir. Nya. Saya memarahinya. Ganti nama dhamir. Kalau yang nama tu yang tak ada ganti tu dia panggil apa? Kata nama khas. Letaklah benda tu. Lepas waw mesti ada kata nama khas. Okey. Dan kata kerja tu uqsimu, tak boleh disebut. Ini etika kalau nak guna perkataan waw. Okay, kita tak boleh sebut fa uqsimu wa rabbis sama, tak boleh. Okay, berbeza dengan lepas tu ba, kan, huruf ba. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Fi'il ataupun kata kerja sumpah boleh dizahirkan sebagaimana dalam contoh ini, boleh. Okey. Fi'il kata kerja sumpah boleh juga disembunyikan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya. So boleh dibaca kalau dalam bahasa lain, maknanya dalam bahasa percakapan kita, qala uqsimu, qala fa uqsimu bi'izzatillah, bi'izzatika, boleh. Boleh letak uqsimu. Tak letak pun tak apa. Kalau waw tadi boleh letak ke tidak? Tak boleh. Okey. Kita ni laju sikit lah pasal kita tak guna pun dalam bahasa kita kan, cuma nak faham. Okey. Kehebatan yang ada lah dalam bahasa Arab ni. Selepas ba boleh diikuti kata nama zahir ataupun kata nama apa khas tadi. Okey. Seperti dalam contoh yang kita baru sebutkan tadi, yaumul qiyamah, yaumil qiyamah, hari. Okey. Izzah, izzah keagungan, kekuasaan. Boleh juga diletakkan dhamir kata apa? Kata nama, kata pening lah saya ni. Kata ganti nama. Kata ganti nama, betul lah. Boleh juga kita letakkan ganti nama. Okey. Allahu Rabbi wa bihi ahlifu la yansurannal mu'minin. Ini dalam kataan bahasa Arab biasa kita boleh sebut wa bihi. Okey, wa bihi. Okey, ba tu adalah ba qasam, lepasnya adalah ganti nama. Okey. Okey, selesai. Huruf ta, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Okey, 56 dalam surah An-Nahl. Demi Allah sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan, reka-rekakan. Fi'il ataupun kata kerja sumpah mestilah disembunyikan. Tak boleh sebut uqsimu tallah. Uqsimu tak boleh sebut. Okey. Yang kedua, selepas ta mestilah lafaz Allah ataupun Rabb. Tak boleh letak nama lain. Okay. Tallahi tarabbil ka'bati la uhajjanna insya-Allah, demi Tuhan Kaabah pasti aku akan menunaikan haji insya-Allah. Ini ringkaslah tentang sumpah. Okey, dan berkenaan dengan sumpah ni kaedah-kaedahnya ini yang saya rasa yang lebih apa dia panggil lah, perlu kita ketahui lah. Cara nak guna tu kalau kita tahu macam mana pun kita kurang guna kan. Kita biasa guna, paling hebat pun wallahi wa tallahi wa billah. Ya tak ada lah kan. Kalau ubah sikit tu, kalau kita kata warabbil Kaabah, orang dah pelik dah kan, betul tak? Okey, uqsimu bi rabbil izzah, ni apa benda pula ni, izzah mana pula ni kan. Dan sebagainya lah kan. Okey, so kita tengok terus kepada kaedah penggunaan al-qasam ataupun sumpah. Pertama, asalnya hendaklah dinyatakan al-muqsam bihi, benda yang disumpah dengannya, seperti dalam contoh-contoh lepas. Akan tetapi ini pun masih lagi dalam bersifat lebih kepada bahasa Arab. Nak baca boleh, tak baca pun tak apalah kan. Nak baca juga, tengoklah jangan kita kasi pening sikit kat sini.
Okey, boleh ni sikitnya ni, dia kepeningan dalam bahasa Arab banyak ni antaranya kan, antaranya. Okey. Tapi tak apalah, kita bagi sikit benda tu supaya kita tahu orang yang nak belajar bahasa Arab ni bukan senang. Okey. Okey, baik. Al-muqsam bihi, benda yang disumpah dengannya. Maknanya macam Allah, kita bersumpah dengan Allah kan. Okey. Boleh apa disebut lah? Boleh dinyatakan dan boleh disembunyikan. Kita boleh sebut wallahi, tallahi, billahi, okey. Dan kita boleh benda tu boleh disembunyikan. Contohnya, ahlifu alayka la tajtahidan. Saya bersumpah supaya kamu benar-benar berusaha. Mana billahnya? Ahlifu billah ada, billah tak ada kan? Jadi tak dinyatakan pun tak apa, tapi kita dah faham maksudnya. Ahlifu billah, saya bersumpah dengan nama Allah. Al-muqsam bihi, benda yang disumpah dengannya, boleh juga disembunyikan bersama fi'il, iaitu kata kerja sumpah. Uqsimu, ahlifu. Cara ini banyak digunakan seperti dalam surah At-Takatsur ayat yang ke-8, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Okey, maknanya thumma uqsimu billah, kemudian aku bersumpah dengan nama Allah, kamu akan ditanya. Okey. So benda tu macam mana nak tahu? Dengan mendalami bahasa Arab lah. Dengan mendalami bahasa Arab. Okey. Poin yang kedua, asalnya, kaedah asal, hendaklah dinyatakan al-muqsam alaihi, benda yang disumpah berkenaan dengannya. Okey. Dan cara ini banyak digunakan dalam firman Allah, seperti dalam firman Allah At-Taghabun ayat yang ke-7, qul bala wa rabbi latub'atsun. Okey, katakan tidak demikian, demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Benda yang disumpahkan apa dia? Latub'atsun, kamu akan dibangkitkan. Okey. Akan tetapi al-muqsam alaihi, benda yang disumpah berkenaan dengannya, boleh disembunyikan. Contohnya, qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Apa dia? Demi Allah. Boleh tak? Dia kata, saya nak bersumpah, apa dia? Saya bersumpah demi Allah. Batu noktah, senyap. Kamu nak bersumpah tentang apa? So sama juga, qaf wal Qur'anil Majid, sesungguhnya perkara ini adalah benar. Okey, kan? Okey. Qaf wal Qur'anil Majid, al-muqsam alaihi, benda yang disumpah berkenaannya dalam ayat ini ialah layah likunna, mereka pasti akan binasa. Okey. So qaf wal Qur'anil Majid layah likunna, cerita tentang kebinasaan. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia, mereka pasti akan binasa. Tapi tak disebut benda tu. Kerana apa? Kerana konteks ayat. Turun ayat tu bila mereka mempertikaikan tentang kebinasaan kan. So itu caranya. Kita nak faham apa dia muqsam alaihi, benda yang disumpah berkenaannya, apa sebenarnya. Kemudian al-muqsam alaihi, benda yang disumpah berkenaannya, mesti disembunyikan apabila berada di hadapan sumpah atau wujud sesuatu yang mewakilinya. Ini dinyatakan oleh Ibn Hisham dalam kitab Al-Mughni, dan beliau membawa contoh, Zaidun qa'imun wallah, Zaid berdiri demi Allah. Okay, Zaidun wallahi qa'imun, Zaid demi Allah berdiri. Siapa faham ni? Cuba beritahu kat saya. Okay. Al-muqsam alaihi, benda yang disumpah berkenaannya. Okay. Sekarang ni wallah adalah sumpah, dan benda yang disumpah dengannya. Zaidun qa'imun adalah benda yang disumpah berkenaannya. Okay. Jadi kalau benda itu berada di hadapan sumpah atau ada yang mewakilinya, mestilah disembunyikan. Okay, tak faham pun tak apalah, biasa. Kan kita bukan nak guna pun kan. Tapi saya nak cerita kat sini, Zaid. Kenapa Zaid? Saya nak cerita kat sini, secara umumnya dalam bahasa Arab, dia akan letak Zaid, Amar dengan Bakar. Zaid, dia kata Zaidun qa'imun. Okay, kemudian daraba Zaidun Amran. Zaid pukul Ammar, Zaid pukul Ammar, Ammar tolak Zaid kan. Dia biasa Zaid, Ammar, nak tambah lagi, kita akan sebut Bakran. Ini sebagai contoh sahaja, sebagai contoh dalam bahasa Arab. Kalau nak letak fa'il, maf'ul bihi, apa semua tu, dia akan letak, kalau nama orang apa? Zaid, Amr dan Bakr. Amr kenapa? Kerana Amr ni penting dari sudut
Akhir dia ada waw. Okey. Teruskan. Faedah al-qasam. Faedah al-qasam ada dua faedah. Pertama, menerangkan keagungan benda yang disumpah dengannya. Benda yang kita nak sumpah tentangnya, minta maaf, yang kita gunakan untuk bersumpah, benda itu adalah benda yang hebat dan agung. Wallahi. Okey. Wa rabbil Ka'bah. Dan kita tak boleh sumpah sebagai manusia, kita tak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah dan sifat Allah. Okey. Fa bi'izzatika. Izzah tu adalah sifat Allah. Okey. So boleh. Uqsimu bi kalamillah. Bi kalamillah. Saya bersumpah dengan kata-kata Allah. Boleh tak? Boleh kan? Pasal kalamullah adalah sifat Allah, tak ada masalah. Okey. So itu menunjukkan keagungan, dan manusia hanya boleh bersumpah dengan Allah dan sifat Allah sahaja. Okey, nama Allah dan sifat Allah. Allah boleh bersumpah dengan apa? Dengan apa sahaja dia nak, tak ada masalah. Kedua, menerangkan kepentingan benda yang disumpah berkenaannya dan memberi penekanan terhadapnya. Kita nak ceritakan benda yang saya nak cerita ni, bersumpah tentangnya adalah benda yang penting, dan saya nak tekankan, nak beri penekanan terhadapnya. Okey. Jadi kalau sekadar nak minum kan, wallahi urid akul kan, demi Allah saya nak makan, tak payah sebut wallah lah. Betul tak? Okay, jadi benda tu banyak kesilapan berlaku dalam bahasa Arab. Kesilapan berlaku dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Arab, dalam bangsa Arab sekarang ni, sikit-sikit wallah, wallah, wallah kan. Okay, so kita itu dia menjatuhkan apa? Dia punya apa? Kehebatan sumpah tu. Jadi dah macam kita, dia tak sebut, kalau dia tak sebut wallah, kita percaya. Dia sebut wallah, dia mesti menipu ni kan. So jangan buat macam tu. Ada seorang kawan saya dari Djibouti dulu, dia cakap dalam seminit tu boleh kira wallah dia tu kat berapa kali dah. Dia cakap sikit wallah kan. Wallah, wallah, Allah. Pening kepala aku dengar. Kita boleh tak kau tak cakap wallah? Wallah boleh, dia kata. Kan? Okay, so itu masalah dia. Okey, kemudian oleh itu tidak wajar bersumpah kecuali dalam keadaan-keadaan berikut. Pertama, benda yang disumpah berkenaannya mempunyai kepentingan. Orang yang mendengar meraguinya, orang yang mendengar mengingkarinya. Kalau orang dah percaya, tak payah nak bersumpah-sumpah. Okey. So, demi Allah tadi abang minum dengan kawan abang kan. Tak, dia dah percaya, tak payah sumpah kan. Yeah. Kalau tak percaya baru kita bersumpah kan. Yeah. Okey, selesai al-qasam, terus kepada al-qasas ataupun kisah. Okey, kita mulakan sedikit. Al-qasas ataupun al-qas dalam bahasa Arab berarti mengikut kesan. Okey, maknanya asal perkataan tu ikut kesan. Ada kesan kereta, kita ikut kan, kita sedang melakukan perbuatan qas ataupun qasas. Okey. Dalam istilah, maknanya dalam penggunaan ulama agama, al-qasas ialah pemberitahuan tentang satu perkara yang berperingkat dan mengikut susunan. Itu adalah cerita ataupun qasas, kisah. Okey. Kita cerita sedikit demi sedikit demi sedikit. Dan kisah-kisah Al-Quran adalah sebenar-benar kisah yang paling benar berdasarkan firman Allah Ta'ala yang telah pun kita bacakan tadi, wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Ini kerana ianya menepati peristiwa yang berlaku. Itu yang penting. Apa yang Allah ceritakan, itulah yang berlaku. Okey. Kemudian kisah-kisah Al-Quran adalah sebaik-baik kisah berdasarkan firman Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Okay, so Al-Quran ini merupakan dia panggil sebagai sesuatu yang menjustifikasikan kisah itu benar. Okay? Dan menjadikan kisah itu kisah yang terbaik, kerana dipilih dalamnya kisah-kisah yang mempunyai teladan yang tinggi, khususnya dalam sudut kerohanian. Kan kadang-kadang kita cerita kisah, kita ceritalah cerita, tapi cerita tu tak ada moral of the story, tu tak ada kan. Apa yang nak diceritakan sebenarnya? Cerita orang buat apa faedahnya? Faedah tak ada.
Tapi dalam Al-Quran dia, kalau ada kisah pun, dia akan pilih bahagian yang ada faedah. Okey? Ini kerana ianya mengandungi ketinggian sastra dan intipati yang penuh sempurna. Isi sempurna, sastra yang hebat. Okey? Kemudian kisah-kisah Al-Quran adalah yang paling berkesan berdasarkan firman Allah Ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Yusuf 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Okey? Ini kerana kesannya dapat memperbaiki hati, amalan dan akhlak. Kesannya dalam amat kuat. Okey, kesannya amat kuat dalam memperbaiki hati, amalan dan akhlak. So ini kita boleh belajarlah daripada daripada kisah-kisah dalam Al-Quran, cara nak memberi kisah, menceritakan kisah yang bermanfaat adalah yang mengikuti etika-etika ini. Pertama, menepati peristiwa yang berlaku. Yang kedua, kehebatan sastra. Okey, kemudian isi yang sempurna. Kemudian yang boleh memperbaiki hati, amalan dan akhlak. Jadi kalau kisah tu tak memperbaiki, tak usah ceritalah. Cerita mungkin untuk nak melarang, tak apa. Okey. Okey, jenis-jenis kisah dalam Al-Quran ada 3 jenis. Pertama, kisah para nabi dan rasul berkenaan apa yang berlaku kepada mereka dengan orang yang beriman dan orang yang kafir. Okey. Maknanya yang berkaitan dengan usaha mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah tentang individu dan kumpulan berkenaan apa yang berlaku kepada mereka yang mempunyai pengajaran, lalu dibawakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kisah Maryam, Luqman, Al-Kahfi, Ashabul Fil, Ashabul Ukhdud, Qarun, Zulqarnain, orang yang lalu kampung yang gersang, yang ada faedah dalam kisah-kisah tersebut. Okey. Yang ketiga, kisah tentang peristiwa dan kaum pada zaman Nabi SAW, seperti peperangan Badar, Uhud, Al-Ahzab, kisah Banu Quraidah, Bani Nadir, Bani An-Nadir, Zaid bin Harithah, Abu Lahab dan lain-lain. Okey, so itu adalah antara bentuk kisah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Okey. Saya rasa kita boleh berhenti sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Okey, hikmah daripada kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Okey, ada apa-apa nak tanya ke? Kita nak buat kopi boleh? Boleh? Boleh, insyaAllah. Sahih, insyaAllah sahih. Ada, saya baru dengar orang kata hadis itu mungkar. Tapi yang setakat yang saya belajar setakat ni, tidak ada masalah lah tentang hadis tu. Tak ada masalah. Hadis tu sahih, insyaAllah. Detail saya tak tahulah, tapi ikut apa yang saya belajar dulu, hadis tu hadis yang sahih dan tidak ada masalah. Boleh baca untuk hari Jumaat. Okey. Ada soalan lain? Okey. Okey. Usul tafsir ni antara, saya saja nak cerita lah, usul tafsir ni antara tajuk yang mudah. Tajuk yang mudah. Jadi bila, tak tahulah, kalau ada kesempatan kita belajar usul fiqh. Usul fiqh ni memang penting lah. Dia memerlukan kesediaan. Yang ni memerlukan kesantaian, kan? Kena datang santai pun tak boleh dengar. Senang je faham, kan? Okay? Tapi bila cerita je tentang usul fiqh, dia memang memerlukan nak fikir beza ke itu, beza ni apa semua. Macam tadi ni, ini baru sikit lah tadi. Okay? Macam yang qasam tadi, qasam ni apa dia? Sumpah tadi pun, itu adalah sebahagian
kita pun dah rasa pelik kan. Okey, kalau masuk usul fiqh lagilah pening. Jadi saya masa terjemahkan ni, terjemahkan usul tafsir, usul fiqh, bagilah kat pak cik saya seorang. Dia baca usul tafsir dia senang. Dia baca usul fiqh dia kata apalah tulis ni. Dia tak faham kan. Dia kata tak apa, itu sebenarnya kena belajar. Ya. Tapi walau bagaimanapun, yang pentingnya ialah untuk kita memantapkan ilmu kita, pengetahuan kita, kefahaman kita terhadap Islam. Antara yang penting ialah usul ni memang secara ringkasnya kena habis. 3 usul, bahkan sebenarnya 4 usul lah. Okay. Usul pertama adalah usul lughah, usul bahasa. Okay, dasar-dasar asasi dalam bahasa Arab. Okay, kemudian domir tak domir apa semua kan. Okay. Dia bukanlah kita nak detail tapi ringkas. Kita tahu domir tu, kalau domir sini dia akan kembali kepada siapa apa semua kan. So kadang-kadang silap terjemahan bila baca letak domir. Hadza kan, wa hadza dan ini. Ini ni apa dia? Ini Allah ke, ini Al-Quran ke, ini Rasulullah ke, mana satu? Yang cerita sebelum tu banyak benda kan. Okey, so mana satu? Okay, kadang-kadang orang silap kat situ. Okey, kemudian usul yang kedua ialah dalam Al-Quran, yang antaranya yang sebahagianlah sedang kita bincangkan ialah yang hari inilah. Okey, usul fiqh dan usul satu lagi apa? Hadis. Usul hadis. So 3 ni, okay, bahasa ni memang kita tak kira sangatlah pasal memang sepatutnya kena ada. Okay, tapi disebabkan kita bukan orang Arab, 4 benda ni lah jadi. Okay, 4 benda ni memang cukup penting. Kalau tak ada salah satu daripada ni, kita kadang-kadang susah kita nak capai satu istimbat ataupun hukum. Kita akan jadi macam mana nak sebut kita tidak kesampaian lah. Tak kesampaian. Ulama kita dah jelas dah benda tu hukumnya katalah haram. Kita duk bincang lagi tak dia tak haram apa semua kan. Pasal usul kita tak ada. Okey. Jadi itulah ringkasnya. Kalau ada kelas-kelas yang macam ni, elok diteruskan kalau ada dalam internet ke apa semua kan. Mungkin kawan-kawan yang mungkin banyak daripada Indonesia, mungkin Allah Alam kan. Ya, benda-benda tu penting. Satu lagi mungkin kalau nak tambah ialah qawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh. Usul fiqh dengan kaedah fiqh lain. Okay, usul fiqh ni lebih kepada macam rumusan. Al-amru yadullu al-wujub, perintah menunjukkan wajib. Ya, selagi mana tak ada dalil yang mengurangkan daripada wajib kepada yang lain-lain lah. Tapi kalau kaedah fiqh lain, kaedah fiqh ni dia macam formula yang dihasilkan. Okay. Contohnya al-adah muhakkamah. Okay. Adat itu dijadikan hukum. Tapi kena faham lah apa maksud dia. Ada orang faham adat jadikan hukum. Okay, maknanya kalau nak kahwin kena bersanding. Ni adat hukum. Kan tu salah tu. Al-adah muhakkamah, sekiranya tak ada hukum dalam sesuatu urusan, okay, yang syar'i, maka adatlah yang dijadikan penentu. Contohnya kalau nak kahwin, terlupa pula, excited nak kahwin ni, terlupa nak sebut mahar. Mas kahwin tak sebut. Macam mana? Aku nikahkan kau dengan anak aku sekian-sekian tanpa sebut berapa dia? Dengan mas kahwin tu tak sebut. Kan? Lepas tu dia aku terima nikahnya kan. Dia tak jawab penuh yang aku terimakannya, itu pun sah berlaku semua kan. Semua dah cepat, makanan sedap apa semua kan. Betul cek balik tengok dalam rakaman tak ada mas kahwin. So macam mana? Macam mana? Al-adah muhakkamah. Okay, adat ataupun kebiasaan dijadikan hukum. Okay, kebiasaan dijadikan hukum iaitu kita kena cek dia ni, mana isteri yang wanita yang baru jadi isteri ni, dia bahagian mana? Okay, dia orang utara berapa mas kahwin? 10,000 lah kena bagi. Dia mungkin orang kat mana? Dia banyak, dia keluarga syekh 2,000 je contohnya kan. 2,000 lah. Okey. Walaupun saya nak 10,000 macam kawan saya kat Kedah, tak, awak bukan orang Kedah, awak orang Mekah. Contohlah kan. Okey, awak dapat 2,000 je. Ikut adat orang kat Mekah. Contoh okey. Saya tu kadang-kadang orang salah faham benda tu. Okey. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Semoga Allah SWT mempermudahkan untuk kita memahami agama Islam
dan memudahkan juga untuk kita menyampaikannya kepada sesiapa yang perlu disampaikan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.